Dan sekiranya anda telah mengetahui bahawasanya pembahagian rezeki itu benar lagi tidak berubah. Kita tahu dan kita yakin betul bahawa rezeki ini sudah ada ketetapan dia, sudah ada pembahagian dia, dan ketetapan itu tak akan berubah. Bila sebut tidak berubah ni, maka dia akan kembali kepada takdir yang diistilahkan oleh ulama usuluddin sebagai takdir yang mubram. Dah mari mana takdir-takdir ni? Takdir mu'allaq, takdir mubram, mari mana? Ini adalah beristilahan ulama. Dah ulama ambil mana semua ni? Semua itu juga dia ambil daripada pedoman Al-Quran dan hadis. Tentang takdir ini yang tidak berubah ni, itu yang asli. Banyak ayat-ayat dan hadis yang menyebut tentang takdir ini yang sudah ditetapkan Allah, bahawa tidak akan berubah sedikit pun. Apa yang sudah ditetapkan Allah tu disebut dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis. Maka di situ ulama mengistilahkan takdir yang sudah ditetapkan Allah ni, yang tak akan berubah ni, mereka namakan takdir yang mubram. Tapi ternyata ada hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menyebut seolahnya berlaku perubahan. Macam mana pula ni? Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah Ta'ala menghapuskan dan atau menetapkan, mengekalkan. Wa indahu umul kitab. Dalam hadis, la yuradul qadha illa bid-du'a. Tidak tertolak takdir itu kecuali dengan doa. Seolahnya dengan doa ni boleh menolak ketetapan tu. Ni guana pula ni. Tadi takdir tak akan berubah. Tiba-tiba ada hadis membayangkan, ada ayat dan hadis membayangkan berubah lagi. Maka ulama menghuraikan, yang tidak berubah itu, yang ditetapkan itu takdir yang asli, yang sabit pada ilmu Allah, yang ditetapkan oleh Allah sejak dari azali. Yang ni tak akan berubah dah. Mereka namakan takdir yang mubram. Dan ini rahsia Allah, tak ada orang tahu. Maka berubah tu macam mana? Maka ulama-ulama kita menjelaskan yang berubah itu adalah takdir yang diistilahkan sebagai mu'allaq. Takdir yang dilihat dari segi kaitan dengan sebab musababnya. Yang dikait. Adapun hak asal tu tidak ada kaitan apa-apa langsung, memang ketetapan Allah dan rahsia Allah. Tapi bila takdir dilihat dari segi sebab musabab, maka ada sebab musabab yang berkait dengan takdir itu tu. Maka takdir inilah yang disebut sebagai takdir yang mu'allaq, iaitu yang sabit pada Lauh Mahfuz. Tiba-tiba tertulis macam ni, tiba-tiba berubah, diubah oleh Allah ketetapan tu. Maka yang berubah tu yang itu, takdir yang dilihat dari aspek kaitannya dengan sebab musabab. Maka mu'allaq itu artinya tertakluk, terikat, berkait dengan takdir Allah. Jadi dengan sebab doa dia berubah ketetapan di Lauh Mahfuz tu. Tapi hak asal sebenarnya yang jadi rahsia Allah Ta'ala, itulah yang sudah ditetapkan. Itu contohnya andai kata dia tercatat zahir pada Lauh Mahfuz, orang ni mati dengan sebab sakit, kemudian dia berdoa kepada Allah, mustajab doa dia tu, tiba-tiba tercatat, timbul catatan perkhabaran lain memberitahu bahawa malaikat memberitahu bahawa orang ni mati sebab benda lain pula. Berubah. Tapi berubah tu yang tercatat tu. Adapun asli yang berpegang rahsia Allah tu, waktu kekal seperti yang ditetapkan, sabit pada ilmunya, dan juga sudah ditetapkan pada kehendaknya sejak dari azali. Itu rahsia dia. Maka timbullah takdir yang mubram dan mu'allaq tadi, sudut yang berbeza, hal yang berbeza. Dua-dua tu perkhabaran tu semuanya datang daripada Al-Quran dan hadis semuanya. Jadi kita kena faham, sebab itu benda-benda macam ni bukan saja berlaku dalam usuluddin, berlaku juga dalam fiqh. Ayat ni kata gini, ayat ni kata lain pula. Berbeza, bukan berlawang tidak, kelainan. Maka kena fahamlah yang ni maksud apa, hak ni maksud apa. Kadang-kadang hak ni kadang tertentu, hak ni kadang lain pula. Itu biasa. Tapi berlakunya pertembungan ayat Al-Quran ikhtilaf tak akan berlaku. Bertembung tak akan berlaku.
Tapi kelainan-kelainan berlaku. Kalaulah Al-Quran ini datang dari yang lain dari Allah, la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Akan banyak berlaku pertembungan ni. Hakikatnya tak akan berlaku dalam Al-Quran. Adanya tadi tu kepelbagaian yang perlu kita faham dengan baik. Sama takdir tadi tu. Dalam ayat Al-Quran, setiap apa yang ditetapkan Allah Ta'ala ni dalam perkhabaran Al-Quran tadi banyak menetapkan tak akan berubah walaupun sikit. Tapi ada hadis pula menyebut ada perubahan pula, la yuradul qada illa bid'ah. Kita kena faham ini keadaan mana, ini keadaan mana. Tu benda tu. Maka apakah faedahnya memberi perhatian berat dan menuntut cari rezeki? Jadi Ghazali ni nak bawa ke situ. Sebab tu tasawuf ni adalah lanjutan daripada usuluddin. Dia takkan bercanggah dengan usuluddin, tapi lanjutan daripada usuluddin tu. Keyakinan kita kepada takdir Allah tu usuluddin. Apa sikap kita daripada keyakinan tu jadi tasawuf. Sebab tu ada orang kata usuluddin, tasawuf. Tu berarti dia tak kena ada riang dah tu. Mari poyok, mari lepuk tak kena. Pojok ke lepuk tak kena. Benda barang tulis je. Jadi orang yang kata tasawuf lain, usuluddin lain, ni samalah hidup kena pojok dengan lepuk. Tak kena. Tapi kalau dia kena sungguh, dia takkan kata benda yang lain. Cuma wajah berbeza, sudut yang berbeza. Maka contoh di sini tasawuf. Keyakinan kepada takdir Allah tu itu usuluddin. Tapi apa sikap kita daripada keyakinan tu ini tasawuf. Sebab tu kata Imam Ghazali, maka apakah faedahnya memberi perhatian berat dan menuntut cari rezeki? Kenapa? Apa faedahnya kita duduk berlebih-lebihan, duduk fikir ke benda tu, membimbangkan kita, menakutkan kita tu tentang rezeki tu? Dah kita yakin ada takdir Allah Ta'ala. Jadi Ghazali nak suruh atas keyakinan ni jangan sampai kita ni jadi hilang pedoman dalam masalah rezeki ni. Kerana ketakutan, kerana kebimbangan menyebabkan hilang pedoman. Hilang pedoman, ada orang bunuh diri kerana mikir dia nak makan ni, dia nak makan, dia nak hidup ni zaman susah ni, bunuh diri jalan mudah. Ada orang ambil pendekatan macam-macam, ambil pendekatan jalan salah, payah sangat ni, dia mopok lah. Semua ni tindakan-tindakan daripada yang tak ada asas keyakinan yang betul. Jadi kalau kita ada keyakinan ini, maka pedoman kita jelas lah. Apa-apa yang akan berlaku pun tetap akan berlaku lah. Ni tahun 2023 ni, ekonomi dah sedar ni, segi payah ni, macam-macam. Ada orang kita debah buruk dah, awal tahun debah dah. Debah dah awal tahun. Nak kata apa? Ramalan ni segi ekonomi dah bagus lah, itulah ni. Debah buruk. Kalau nak pergi haji tahun ni jembatan tak sekarang. Contoh saja lah. Kenapa? Takut tak cukup piti lagi nak makan. Contoh. Jadi perkara ni bila sampai masa tetap akan berlaku. Jadi tasawuf ajar kita ni supaya terima kenyataan sampai masa berlaku. Cari jalan. Bila sampai masa itu tetap akan berlaku. Tapi jangan sampai kita ni dalam keadaan menyelesaikan satu perkara tu kita jadi serabut, kita jadi ragu, kita jadi bimbang sehingga ibadah-ibadah kita terganggu habis. Tu jangan. Jadi kalau kita bimbang ke benda-benda tadi tu, ibadah kita terganggu. Nak pergi buat kebajikan tak jadi lagi balik. Jadi banyak amalan-amalan kadang-kadang sudah buat amalan ni, tengah buat amalan ni, tapi kebimbangan yang kuat yang mengganggu fikiran dan hati kita, hilang khusyuknya, hilang hadir hatinya kerana kebimbangan tadi tu. Jadi kalau seseorang tu ada keyakinan, dia cari jalan. Pertama sekali dia ada keyakinan batin dia tu. Yang kedua dia cari jalan. Syariat syarak yang menyuruh dia berusaha tu, sekodonya dia boleh gabung dua tu. Sampai masa tak ada arah dah, serah kepada Allah lah. Tu serah kepada kehendak ketentuan Allah. Jadi kalau berlaku apa-apa pun kita ada keyakinan. Yang kedua kita puas hati dah, kita cari jalan dah. Cari jalan dah kita.
Baik. Jadi Imam Ghazali kata, apa faedah kita beri perhatian lebih? Perhatian dengan erti kita ni sampai ke tahap kita timbul ketakutan dan kebimbangan dalam perkara itu. Seolah-olanya sudah tidak ada takdirnya lagi. Yang ni ke sana ke sini, ke hulu ke hilir, ni huraian penterjemah lah, dan ke darat ke laut, hingga meninggalkan ibadat kepada Allah pemberi rezeki. Disebabkan kerana lupa kepada takdir pembahagian Allah Ta'ala tadi tu, maka kita timbul ketakutan, timbul kebimbangan, ibadat tertinggal, terabai. Dan tanpa peduli halal dan haram dan halalnya, semuanya dibahagiakan, sedangkan faedahnya tidak seberapa. Ini punca bila manusia hilang keyakinan atau lemah keyakinan terhadap takdir Allah, yang sebahagiannya berkait dengan ketetapan mengenai rezeki masing-masing. Sebab tu kalau kita ada keyakinan yang kuat tentang takdir Allah Ta'ala ni dalam pembahagian rezeki ni, insya-Allah pertama sekali kalbu kita ni selamat dari penyakit takabur. Yang kedua, selamat insya-Allah daripada penyakit asad deki, dan macam-macam lagi. Punca mari semua ni kerana lupa kepada ketetapan Allah. Mari unjuk, mari takabur, mari hasad dan macam-macam. Penyakit dia timbul situ. Tapi kalau ada keyakinan ini, insya-Allah akan terurailah penyakit-penyakit itu. Kecuali mendapat kehinaan dan kerendahan martabat di dunia. Kedudukan martabat itu rendah di dunia ini, serta kesusahan dan kerugian di akhirat. Jadi di akhirat sudah tentu rugilah. Rugi dari segi mana? Tahu sajalah, bila orang lemah keyakinan terhadap apa yang ditetapkan tadi itu, maka timbullah banyak penyakit-penyakit, tindakan-tindakan yang salah, maka jadi bebanlah di akhirat. Bila dia hilang keyakinan terhadap takdir Allah tentang rezeki ni, syarak menyuruh kita supaya cari jalan rezeki ni, jalan yang baik, jalan yang disuruh. Dalam keadaan masa yang sama, dia beritahu rezeki ni jaminan Allah. Tiba-tiba keyakinan kita terhadap jaminan Allah tu hilang. Jadi kita fikir, tak nampak cara baik dah ni, guna cara salah, maka jadi beban di akhirat dan sebagainya, dan banyak perkara. Jadi kerugian di akhirat, dunia jadi hina, terhina dengannya. Baik, dan kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maktubun ala zahril huti wa sauri rizqu fulan ibn fulanin fala yazdadul harisu illa juhda. Bermaksud, sudah tersurat di atas belakang ikan dan lembu jantan, rizki si fulan anak si fulan. Maksudnya, tahu sajalah ikan, lembu ni makanan. Jadi pada mereka ni sudah ditetapkan ni, tubuh ni jadi bahagian siapa dia. Itu maksud dia. Rizki si fulan anak si fulan. Jadi pada lembu, pada binatang dan segala-galanya itu sudah ditetapkan, kamu ni jadi bahagian siapa dia. Maka orang yang lobakan rezeki, tamak bila timbul, dia lupa kepada ketetapan tu. Jadi dah syarak macam mana? Tak boleh yang gitu. Syarak suruh bersungguh-sungguh, tapi bukan tamak. Bersungguh-sungguh dengan tamak ni nampak macam dekat-dekat. Oh, kerja kerah ni. Orang tamak pun pesen tu, orang bersungguh-sungguh rajin pun pesen tu. Tapi keadaan sebenarnya berbeza. Orang yang tamak ni lain keadaan dia, orang yang bersungguh-sungguh lain keadaan dia. Jadi yang membezakan antara kedua ni di mana? Zahir nampak lebih kurang. Siang malam duk kerja. Orang tamak pun macam tu, orang yang kerja keras rajin pun macam tu juga. Beza kat mana? Bergantung pada situasi jiwa dia tu, kalbu dia, ataupun kita kata bahasa lain, tasawuf dia bagaimana. Itulah yang membezakan. Orang tamak ni tak ada bahagia tu, dia fikir tak kira, dia dan kedah belaka tak kira, alah harang tak kisah. Dan kalau boleh dia akan lupa, dia akan salah guna, dia tidak syukur.
dia akan jadi sombong dan macam-macam. Itu kadang timbul kesan daripada ketamukan dia tu. Orang yang berusaha bersungguh-sungguh dia rajin, dia boleh, kalau dia dapat dia akan syukur. Tidak boleh dia sombong, dia akan redha ketetapan Allah. Itu kadang buah dia timbul lain-lain buah tu. Kadang serupa, buah lain-lain. Mari mana? Mari daripada kalbu dia tu. Sama ada kalbu ni orang yang ada keyakinan atau sebalik, ada tasawuf atau tak tahu. Tiada akan bertambah rezekinya melainkan penak jerih kesusahan, yakni menuntut carinya. Rezekinya tak akan bertambah. Hak bertambahnya penat, letih. Rezeki tak akan berubah, penat letih tu. Tapi ialah atas usaha tadi lah, bezalah antara yang rajin bersungguh-sungguh dengan yang tamak, dua keadaan yang berbeza. Baik, dan tentang itu berkata guru kami Abu Bakar Al-Warraq. Saya bila teringat kisah ni, kita teringat masa kita mengaji guru kita dulu, dia beri cerita. Dulu Terengganu ni ada, Terengganu ni ramai alim-alim ulama. Antaranya orang panggil Tuan Haji Yaakob. Tuan Haji Yaakob, saya tak dang lah, tapi kita dengar daripada guru kita duk cerita Tuan Haji Yaakob, ulama Terengganu dulu, terkenal. Sehingga orang nak latih dia sebagai mufti, temu lari. Dia lari ke mana tak tahulah, dia tambur. Dia duduk dalam gua mana, wallahu alam lah. Tapi nak ceritanya, masa orang-orang dulu biasalah cari rezeki jala, antara jala tepi badan. Ni kita dengar guru kita cerita dulu, duduk jala ikan. Jadi sampai masa tu bila masuk waktu tak silap asar, jadi dibawa sekumpulan murid-murid dia sekali ni duduk pergi cari rezeki ni. Masuk waktu dia berhenti semayang. Waktu tu waktu ikan tengah naik. Ikan tengah ramai. Jadi dia berhenti semayang. Semayang saja boleh tahu, wirid panjang pula. Wirid panjang. Jadi anak murid belakang ni geletik mana orang duduk nabu, duduk tebor ke jala tu. Tengah ikan ramai. Tok guru duduk galik ngatik lagi. Tidak orang lain tak rasa cari-cari. Tapi bila selesai semua, bila sudah mereka berwirid dan sebagainya tu, pergi jala, rupanya banyak lagi boleh rupanya. Masya Allah. Ini kisah orang dulu kata. Jadi kita hilang keyakinan tu, kita nak bina balik. Bukan tak ada keyakinan tu lemah. Ini kitab Ghazali jadi pedoman, bukan rubang. Tu kita dapat keyakinan balik. Benda yang ditetapkan tak akan berubah. Cuma usaha kita tetap usaha lah. Tapi kena ada dasar keyakinan ini.